Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Fokus utama, tindakan mengundi calon yang benar-benar layak pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepa amat penting dalam membentuk masa depan konstituensi tersebut. Menegaskan perkara itu, Pengarah Operasi PRK Dun Jepa yang juga timbalan yang di-Pertua Parti Persatuan Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu pengundi perlu membuat keputusan bijak sebelum melaksanakan tanggungjawab mereka pada 4 November depan dengan mendapatkan maklumat mencukupi tentang calon yang bertanding. Menurutnya, beberapa kriteria yang perlu ada pada calon yang layak antaranya adalah kualiti, kepakaran dan kemahiran untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan penduduk di Dun Jepa. Beliau berkata demikian semasa berucap ringkas pada majlis santai Jom Ngopi di Kampung CBU Bintulu pada Isnin. Dalam hal itu, Datuk Amar Awang Tengah turut menyatakan harapannya agar pengundi Dun Jepa tidak terperangkap dengan retorik politik, sebaliknya menjalankan proses pengundian dengan baik. Menyentuh mengenai kemajuan setakat ini, katanya Bintulu sedang mengalami transformasi besar yang berterusan dalam pelbagai aspek pembangunan. Jelasnya lanjut, proses transformasi ini adalah usaha gigih dan komitmen padu Kerajaan Sarawak dalam memajukan daerah ini. Dulu Bintulu tu kita tahu rumah kedai berapa blok saja. Ya, semua papan. Penduduknya kampung tu, kampung dagang, kampung di seberangnya, kampung masjid. Lebih kurang dalam 5,000 aja tu. Kini itu kita nak bangunan-bangunan tinggi, industri kembang dan Bintulu cepat membangun. Orang yang berniaga pun untung, bukan saja di bandar, di luar bandar, maka kita ladang-ladang. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah yang juga timbalan PMI Sarawak berkata kestabilan yang dikecapi Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah kepimpinan PMI Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg telah membantu dalam memperkukuhkan keadaan politik negara pada masa kini. Katanya keutuhan Kerajaan Sarawak adalah hasil gabungan pucuk pimpinan semua kaum di negeri ini. Kerajaan kita ini cukup stabil. Malahan GPS memainkan peranan penting dalam menstabilkan politik negara kita. Beliau berucap demikian pada program Sembang Santai bersama pemimpin di Rumah Said Jaya Bintulu pada Isnin. Ketika ditemui selepas program pula, Datuk Amar Awang Tengah menzahirkan perasaan bangga atas sambutan meriah yang diterima dalam lawatan sulungnya ke Rumah Said Jaya. Terdahulu ketika berucap, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiawan Nasar berkata kerajaan GPS sentiasa mengiktiraf hak rakyat ke atas tanah hak adat bumi putra NCR. Ujarnya, undang-undang berkaitan tanah NCR dikuatkuasakan bagi memastikan tuntutan yang sahih diberikan dokumen pemilikan tanah yang mana sempadan pemilikannya adalah jelas. Menurutnya, kerajaan GPS turut mengiktiraf adat-adat kaum bumi putra yang terdapat di negeri ini termasuk berkaitan pemakai menua dan Pulau Galau PMPG, adat Iban dan juga adat Bidayu. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi menambah kerajaan GPS turut prihatin terhadap kebajikan masyarakat tempatan dengan tersedianya pelbagai inisiatif termasuk bantuan deposit rumah, Endowment Fund Sarawak EFS serta bantuan ihsan kematian BIK. Oleh itu, beliau menyeru warga tempatan khususnya penduduk konstituensi Jepa agar memberi sokongan kepada GPS dalam PRK Dun Jepa pada 4 November depan sekaligus memperkukuhkan kedudukan GPS sebagai kerajaan Sarawak. Laporan seterusnya, sebanyak 16 kawasan rukun tetangga KRT daerah Meradung telah menyertai program Gerak Kerja KRT Sihat anjuran Jabatan Perpaduan Bahagian Sarike pada Ahad. Program tersebut diadakan sempena Pesta Bintangar tahun 2023.
Hadir menyempurnakan majlis perasmian program ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. Dalam ucapan ringkasnya, beliau berkata program ini penting bagi menyerapkan budaya bersukan dalam kalangan masyarakat di daerah Meradong khususnya. Selain itu, dimaklumkan juga bahawa pelbagai aktiviti telah dilaksanakan pada tahun ini di daerah Meradong, di mana baru-baru ini diadakan program keselamatan komuniti dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negeri Sarawak. Justru Datuk Ding menyokong penuh program-program yang dirancang oleh KRT daerah Meradong bagi memupuk perpaduan dan silaturahim dalam masyarakat pelbagai kaum. Sementara itu, jelasnya terdapat 11 skim rondaan sukarela di bawah KRT daerah Meradong yang telah mula bergerak aktif menjaga kesejahteraan dan keselamatan di kawasan kediaman masing-masing. Ujarnya, dengan adanya skim rondaan seumpamanya, ia dapat membantu pihak berkuasa dalam mencegah jenayah dan masalah sosial dalam kalangan masyarakat terutamanya di daerah Meradong. Dalam majlis sama, Datuk Ding turut menyalurkan geran projek kecil luar bandar MRP bernilai RM1,000 kepada setiap KRT yang menyertai program tersebut. Manakala Datuk Ding turut berkesempatan meluangkan masa hadir ke pertandingan tarik tali sebenar Pesta Bintangan 2023 di Padang Majlis Daerah Meradong dan Jolau MDMJ pada Sabtu. Pertandingan kali ini telah mendapat penyertaan yang memberangsangkan dari pelbagai daerah antaranya Limbang, Sibu, Sarike, Bintangor, Pakan, Jolau dan Kenawit yang mempertandingkan dua kategori iaitu pasukan lelaki dan perempuan. Datuk Ding menyatakan rasa teruja atas semangat yang dipamerkan oleh setiap pasukan walaupun bermain dalam keadaan hujan lebat. Dalam hal itu, beliau berharap pertandingan tarik tali ini akan diteruskan pada tahun depan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media Solukas termasuk portal Lukas.Sarawak, TheJobview.my dan Ukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan serotan program Sembang Santai bersama pemimpin yang disempurnakan oleh Timbalan Pimis Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Liasan di Rumah Said Jaya Bintulu pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Ukas.